Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebaikan untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, Arsenal kosong, Villarreal kosong. Tapi Villarreal pergi ke final lah. So, kalau ikut kepada aggregate, diorang menang 2-1. Yang aku tak fahamnya, Arsenal perlukan satu gol je. Satu gol je kan, untuk Arsenal pergi ke Europa League final. Tapi kita tak dapat gol tu. Dalam game ni pun kita seri 0-0. Aku speechless, aku tak tahu nak cakap apa. Musim ni memang dah tamat, dah tak ada apa lah untuk Arsenal kejar. Memang dalam Liga pun bagi aku, kalau nak kejar pergi Europa League sekalipun, kita perlukan tim yang berada di atas Arsenal untuk drop point, untuk kita potong diorang. So dengan berbaki 4 game dalam Liga, bagi aku memang susah. Memang orang kata mustahil lah. Bagi aku mustahil lah. Memang kita tak akan dapat main dekat Eropah lah untuk season depan. Memang perlukan satu keajaiban lah untuk Arsenal layakkan diri ke Eropah untuk season depan. So Europa League ni adalah satu-satunya peluang untuk Arsenal dapatkan trofi, untuk Arsenal teruskan legasi sebagai sebuah kelab yang layakkan diri ke pertandingan Eropah setiap musim. Jadi dengan ni, kalau Arsenal tak layakkan diri ke pertandingan Eropah untuk season depan, ni adalah kali pertama sejak daripada tahun 1992 tak silap aku kan. Ada statistik yang keluar tu, aku rasa korang pun tahu kan. Sejak pada 92 tak silap aku kan, Arsenal last tak layakkan diri ke sebarang kejohanan di Eropah. Jadi satu statistik yang bagi aku memang pelik lah untuk kita sebagai fan Arsenal. Kita dengar sedih lah sini. Aku pun sampai sekarang pun aku tak boleh move on lah dengan kekalahan ni, dengan cara yang kita kalah tu. Cara kita kalah, walaupun kita seri game ni. Aku rasa Villarreal dalam game ni, aku boleh cakap dalam game ni, yang percubaan Chukwueze minit keempat tu, itu je yang bagi aku yang nampak percubaan diorang yang paling berbahaya dalam game ni. Aku tak boleh cakap yang Villarreal ni terlalu kuat untuk Arsenal, tak. Kalau kau tengok pada first leg daripada second leg, diorang lebih perform kat first leg dekat diorang punya home lah. Tapi dalam second leg ni nampak macam diorang hanya untuk bertahankan diorang punya lead tu 2-1 kan. Arsenal is the better team lah kalau ikut kepada kualiti. Tapi kita tak tunjukkan, kita tak keluarkan kita punya ising, kita punya setan kat dalam team kan. Tempo permainan tak ada, kita punya urgency tak ada, kita punya quality untuk create game tu jarang-jarang nampak. Kau boleh tengok Arsenal yang nampak macam malas kan. Aku tak nak sebut mana-mana pemain. Bagi aku football is a team game. Even manager Arteta pun aku kena admit, walaupun sebelum ni aku banyak backup dia, tapi aku kena admit dalam game ni yang banyak kesalahan yang dia buat. Tapi aku tak ada masalah dengan first 11 yang dia pilih untuk start dalam game ni sebab bagi aku nampaklah attacking line up nampaklah yang dia memang betul nak team ni Arsenal ni untuk cari gol tu kan. Sebab memang kita kena skor ni. Kalau kita tak skor, tengok 0-0 Villarreal pergi, kita hanya perlukan satu gol. Itu yang buat aku sebagai fans memang menyakitkan hati juga. Satu gol. Tapi aku tak boleh cakap player tu tak mencuba langsung. Dia orang ada kat cuba. Aubameyang percubaan dia kena tiang, satu dalam first half, satu dalam second half. Lepas tu Rock Holding minit ke 76 tak silap aku, dia header CP lalu tepi tiang. Jadi peluang tu ada, cuma kita tak berapa nak clinical, campur dengan kita tak ada luck sangat. Kita nak cakap panjang pun untuk game ni, bagi aku takkan buat review yang macam biasa lah untuk first half, untuk second half. Bagi aku disappointing match. Tak kisah first half dengan second half, aku expect Arsenal untuk step up, untuk hadir dalam game ni. Tapi yelah, Arsenal season ni kau boleh tengok kadang-kadang tak konsisten. Kadang-kadang satu minggu tu kau nampak Arsenal dengan kelancaran permainan dia memang cantik kan, semua berjalan dengan lancar. Lepas tu bila masuk minggu seterusnya, tiba-tiba semua tak menjadi. Nampak tak konsisten lah kat situ kan untuk Arsenal season ni. Tapi kalau kau tanya aku tak salahkan semuanya dekat Arteta. Aku faham semua penyokong Arsenal memang frust untuk Arteta sekarang, tapi aku tak rasa semuanya salah Arteta. Dia ada kesalahan dia dari segi substitution. Bagi aku memang dia membuat keputusan yang agak lewat. Lepas tu keluarkan Aubameyang 10 minit sebelum game tamat. Bagi aku kita perlukan gol time tu, kenapa kau keluarkan Aubameyang? Lepas tu Martinelli masuk lambat, sampai ramai yang tanya kan, kenapa, apa masalah Martinelli ni sampai dia tak dapat minit permainan. Padahal masa lawan Newcastle lah itu dia dapat man of the match. Kalau ikut based on form, dia memang layak untuk start dalam game ni. Lepas tu bagi aku kita patut persoalkan lah apa taktikal Arteta sebenarnya, apa cara permainan yang nak diterapkan oleh Arteta dalam tim Arsenal ni. Itu satu lagi benda yang kita patut tanya kat Arteta. Tapi bagi aku kesalahan dia setakat tu je, bukan semua benda. Kadang-kadang kita kena tengok bigger picture lah orang cakap kan, pada atas sampai ke bawah.
player pun tak terlepas. Apa yang aku boleh cakap, kalau kau tengok tim Arsenal tahun 2016 dengan tim Arsenal yang sekarang, apa perbezaan pemain daripada First E 2016 dengan First E sekarang? Kebanyakannya adalah sama. So apa yang aku boleh cakap, Arsenal perlukan pertukaran secara besar-besaran lah. Tapi aku tak nak kita mulakan daripada Arteta, aku nak kita mulakan daripada atas sekali, daripada Kroenke tu. Dialah yang patut pergi sebenarnya. Dia macam ibarat kau nak tangkap kumpulan gangster, tapi kau tangkap anak-anak ayam je, kau tak tangkap dia punya betul-betul ketua kat atas tu. So bagi aku, kalau Arsenal untuk betul-betul lah nak restart kan, kita kena halau Kroenke dulu. Lepas tu Arteta bagi aku tak nak dia fail. Aku serius, aku tak nak dia fail. Aku memang nak dia berjaya sebagai manager Arsenal. Tapi kalau betul lah kau stay kan, sebab ada banyak berita yang Arsenal masih lagi letakkan kepercayaan untuk Arteta stay dekat Arsenal sampailah masuk ke season depan. Tapi bagi aku, Arteta kena improve dalam 1-2 benda lah yang dia buat sebagai manager Arsenal lah. Satunya adalah pemilihan pemain. Tak konsisten, memang tak konsisten. Game lawan Villarreal ni, tiba-tiba Bellerin start. Padahal sebelum ni Chambers memang dapat minit permainan yang banyak yang konsisten. Tiba-tiba Bellerin main lawan Newcastle, nampak gempak sikit. Tiba-tiba game yang paling penting sekali, tiba-tiba dia dapat tempat. Nampak tak konsisten lah kat situ. Itu satu benda lagi. Lepas tu kau punya cara pertukaran pemain tu, kalau betul lah nak urgency tu, minit ke 60, at least minit ke 50 lebih tu, kalau nampak player yang nampak macam tak masuk dalam permainan tu, boleh lah bawa keluar, masukkan pemain lain kan. Ini tunggu sampai minit ke 70 berbagai semua tu, bagi aku memang lewat sangat untuk substitute player yang masuk tu, untuk ubahkan permainan Arsenal lah. Lepas tu banyak fan Arsenal yang nak Arteta out. Bagi aku, kalau kau tanya aku lah, aku sebenarnya nak dia stay sebenarnya. Tapi pada pendapat aku, pecat Arteta dan ambil manager lain mungkin akan tukarkan sedikit benda lah. Mungkin Arsenal akan gempak pada awalnya, lepas tu tiba-tiba masalah yang sama akan timbul. Dan Arteta menjadi manager Arsenal, kita kena faham yang mula-mula Arsenal ambil dia, kita tak mengharapkan instant success. Tapi disebabkan dia menang FA Cup season lepas, masuk ke season baru, season ni bagi dia pressure yang lebih lah, untuk dia lebih berjaya sebenarnya. Sebab tu aku cakap, aku macam berbelah bahagi lah sekarang kan untuk Arteta ni. Tak tahu nak cakap macam mana lah, sama ada dia selamat ataupun tak, bukan kat tangan aku, dekat tangan Arsenal. Tapi yang paling penting sekali bagi aku, kalau pada pendapat aku lah, mulakan dengan orang yang paling atas lah, iaitu Stan Kroenke. Itu adalah permulaan yang baik lah kan. Dengan Daniel Ek-nya yang tengah panas yang nak beli Arsenal dan pelbagai semua, ini adalah peluang untuk Arsenal start balik pada bawahan, buat balik team ni, dan start lah the trust the process tu. Start lah proses tu daripada bawah, nampak hasil secara slow. Kita sebagai fan, kita tak kisah asalkan ada progression tu dalam setiap musim kan. Itu je yang kita minta. Cuma itulah, aku nak cakap lebih pun, benda pun dah jadi kan. Season ni memang dah wrap up, memang dah tak ada benda lah untuk kita tengok kan. Berbaki 4 game lagi dekat dalam Premier League, apa-apa boleh jadi. Cuma aku tak letak harapan yang tinggi sangat lah untuk Arsenal dapatkan slot ke pertandingan Eropah lah untuk season ni melalui Liga. So aku rasa ulasan aku sampai sini je kot. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe, dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu, supaya kau tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out. Sakit, sangat sakit.